masa banjir zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam tu, tak ada satu manusia lain yang hidup, melainkan yang hidup dan selamat ialah yang ada atas kapal Nabi Nuh. Daripada situlah berkembang biak sehinggalah jadinya satu kumpulan manusia dipanggil Bani Israel. Nabi Adam manusia mula. Sampai zaman Nabi Nuh habis semua ada tu, kecuali Nuh dan orang ada atas kapal tu aja. Tak ada siapa yang duduk tang-tang mana yang selamat, tak ada. Baik, Bani Israel ni apa benda? Bani maksud dia anak jantan, anak lelaki-lelaki. Bani, banat maksudnya anak perempuan. Okey. Bani Israel, anak lelaki-lelaki. Israel ni, perkataan Israel itu daripada perkataan asra. Dia boleh bawa dua makna. Satu asra ataupun asir, alif sin ya ra, asir, membawa maksud hamba ataupun orang tawanan. Satu lagi, asra membawa maksud berjalan malam. Kita baca ayat 1 surah Al-Isra, dia kata apa? Subhanallazi asra bi'abdih. Asra tu maksudnya jalan malam. Pasal apa dikatakan Bani ini Bani Israel? Pasal satu, asra maksudnya tawanan, hamba yang ditawan. Bani Israel maksudnya golongan yang mereka ni menjadi hamba dan menjadi tawanan. Di hujung tu maksudnya Allah. Bani Israel ini adalah sekumpulan manusia yang mereka ni semua menjadi hamba kepada Allah, menjadi tawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pendapat. Satu pendapat kata asra yang membawa maksud malam tu ialah kerana Nabi Yaqub alaihi salam, dia satu orang manusia yang suka berjalan waktu malam. Dia nak pergi mana pun dia bergerak waktu malam. Maka dia adalah daripada susun galur Bani Israel, maka dipanggil mereka ni Israel, golongan yang suka berjalan malam. Ambil sempena Nabi Yaqub suka berjalan malam. Baik, Bani Israel ni satu kelompok manusia yang istimewa. 41 kali Allah sebut Bani Israel dalam Quran. 41 kali. Pasal apa Allah sebut sampai banyak kali? Pasal mereka special. Mereka istimewa. Di antara istimewa mereka ni apa dia? Mereka ni mai daripada asal keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Kita dah baca dah kuliah kita tolpas. Cerita pasal Nabi Ibrahim saja ni kita dah baca dah. Ibrahim AS ni sangat istimewa. Apa bukti istimewa Nabi Ibrahim ni? Apa bukti dia? Dalam banyak-banyak kita habaq itu ni, satu yang ambil, apa dia bukti dia? Kita umat Nabi Muhammad ni tak ada sangkut paut pun dengan Nabi Ibrahim AS secara langsung. So, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi bila semayang masa tasyahud, kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Ibrahim AS. Special dia ni. Pasal apa Allah tak suruh kita selawat Nabi Muhammad dan Nabi Isa yang sebelum Nabi Muhammad? Allah langkau pergi ambil Nabi Ibrahim AS. Pasal apa? Pasal special Nabi Ibrahim ni. Dan kita dah cerita dalam kuliah dulu dengan hadis yang bermacam-macam. Istimewa Nabi Allah Ibrahim AS. Baik, Bani Israel ni dia start cerita daripada Nabi Ibrahim AS. Anak Nabi Ibrahim ni seorang nama Ishaq, juga jadi Nabi. Nabi Ishaq. Seorang lagi Ismail, juga jadi Nabi. Nabi Ismail. Anak Nabi Ibrahim yang Ishaq ni, dia anak dengan isteri nama apa? Nama Sarah. Nabi Ismail anak dengan isteri nama apa? Nama Hajar. Nabi Ismail anak kepada Hajar dengan Nabi Ibrahim, dia berkembang biak di mana? Di Makkah. Kita dah cerita dah dalam kuliah kita dulu. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, tak ada anak. Sampai umur lanjut tua, tak ada anak. Akhirnya
Sarah yang cadangkan dekat Nabi Ibrahim. Dia kata, ambillah ni hamba perempuan kita ni, hamba jariah kita ni yang bernama Hajar, ambillah dia. Manalah nak tahu Allah nak bagi anak hasil daripada hang dengan dia. Nabi Ibrahim pun menikah dengan Hajar. Hajar mengandung, dapat anak. Bila Hajar dapat anak, Sarah ni yang mencadangkan laki dia kahwin dengan Hajar ni, sebagai manusia, perempuan pula lagi, dia jadi macam mana? Dia main jealousy, dia jadi jealous, sehingga kan Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya keadaan tak jadi tak elok, bawa isteri ni, Hajar ni, bawa pergi ke satu tempat letak jauh daripada Sarah, bawa pergi letak di satu kawasan yang kering kontang. Apa nama tempat tu? Makkah. Kita dah baca hadis panjang, dah cerita asal usul ibadat haji yang kata tawaf, yang kata sa'i, Safa, Marwah, asal usul telaga Zamzam, apa semua kita dah baca dah. Yang tu cerita Nabi Ibrahim dengan Hajar, isteri dia, yang dapat anak nama Nabi Ismail. Baik, yang Bani Israel ni dia bukan mai daripada saluran tu, dia mai daripada saluran apa? Nabi Ishaq alaihi salam. Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq ni anak kepada Nabi Ishaq, nama Nabi Yaqub. Dia start orang tu. Dan mereka ni semua ni yang kata keluarga Nabi Ishaq, Nabi Yaqub apa semua ni, mereka ni di mana? Kalau sekalian Nabi Ismail di Mekah, mereka ni di mana? Mereka ni di Syam. Syam termasuk kawasan Filistin. Itu sebab hari ini saya dah kata dalam kuliah dulu, kalau siapa ada duit lebih sikit, ambil package umrah, ziarah Baitul Maqdis, ziarah Aqsa. Hari itu kita cerita takat Baitul Maqdis saja, tapi dalam package ziarah Aqsa ni semua syarikat buat. Tonton pilih dengan ustaz mana pun, syarikat mana pun, mereka buat itinerary lebih kurang sama aja. Cuma di sana ustaz tu nak cerita boleh mai ke hati kita ke tak, tu cerita lain. Tapi dia akan sampai ke satu tempat nama dia Hebron. Hebron. Orang Arab Filistin, mereka tak panggil Hebron, mereka panggil Al-Khalil. Al-Khalil. Apa maksud Al-Khalil? Al-Khalil itu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. Maka Hebron itu sampai hari ini kalau kita pergi sembang dengan orang Arab Palestin, kita sebut Hebron, dia tak layan. Sebab mereka, bagi mereka itu adalah bandar Al-Khalil. Di situlah start cerita Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan isterinya Sarah dapat anak Ishaq. Anak Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada berapa anak? 12 anak. Itu sebab kita baca dalam tafsir Quran, cerita tentang Bani Israel ni, mereka ada 12 suku. 12 suku ni maksud apa? Daripada kata pula 4 suku, baru ada 1, 8 suku, 2, dia kira lagu tu. Bukan. Suku mereka ni. 12 anak, dia ada 12 suku. Dalam 12 anak tu, di antaranya ialah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita dah baca dah tafsir di masjid ni. Cerita macam mana Nabi Yaqub alaihissalam bila anak dia ada 12 orang ni, Nabi Yaqub ni pula dia daripada awal dia sudah pergi jatuh sayang lebih dekat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia jaduk. Yang ni tak boleh buat apa tuan-tuan. Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kata apa? Aku boleh berlaku adil fil atiyah. Aku boleh berlaku adil dalam hal nak memberi benda. Tapi aku tidak boleh berlaku adil dari segi perasaan aku. Kita pun ada 4 orang anak, ada 5 orang anak, ada 6 orang anak. Daripada 4, 5, 6 ni, ada seorang ni, tak tahu, sayang lebih. Sayang lebih. Kita tak boleh nak sukat sayang ni. Tak boleh ambil cawan sukat, tak boleh ambil gantang sukat, tak boleh. Sebab soal ni soal yang sangat subjektif. Dia mai kat kita ni. Dia mai jatuh sayang terlebih kepada anak ni. Nabi Yaqub alaihissalam satu orang Nabi. 12 orang anak ni, dia dengan Yusuf ni, Allahu Akbar. Menyebabkan abang-abang hak lain sudah tak syok.
Dia kata, ayah nampak lain macam ni, nampak lagu tu. Akhirnya apa jadi? Kita dah baca di masjid ni. Mereka pakat-pakat, mereka pujuk pak mereka, Nabi Yaqub. Mereka kata, bapak, kami nak bawa Yusuf, kami nak pergi memburu binatang. Nabi Yaqub awal boleh tak bagilah. Jangan. Dia kata, pak, takkan pak tak percaya kat kami? Kalau pak sayang dekat Cop, panggil Cop. Kalau pak sayang kat Cop, kami lagi sayang Cop ni. Dia adik kami. Nabi Yaqub ni pun tak ada arah. Akhirnya tak apa, tapi pesan, hangpa jaga baik-baik. Jaga adik hangpa ni. Ayah, benda ni kau tim. Beres, kami tahu macam mana nak jaga dia. Rupanya sudah ada satu konspirasi di kalangan abang-abang ni. Mereka buat apa? Mereka ambil dia, sebaik tak bunuh. Mereka lempak dalam telaga buruk. Mereka buru satu binatang, ambil darah, lumuk di baju dia, balik tunjuk kat pak mereka sambil duduk buat gambar Indo. Duduk teriak orang-orang, pak kami dah jaga dah elok-elok, tengok pergi jadi macam ni. Minta maaf banyak pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Hampa buatlah macam mana planning pun. Tuhan kata aku ada plan aku. Plan aku yang akan jalan. Tuhan kata, hampa semua tak jalan. Lepas buang Nabi Yusuf dalam telaga, jumpa dekat rombongan nak pergi Mesir, jumpa tengok budak-budak segak rupa parai cantik, ambil bela, yang akhirnya mereka pergi jual dia di market Mesir, duduk dalam istana. Yang akhirnya ringkas cerita yang kita dah cerita panjang, Yusuf menjadi pengganti. Setelah laluan dia masuk jail, keluar jail dan sebagainya, akhirnya dia menjadi Raja Mesir. Allah pusing balik konspirasi ni. Depa-depa ni yang buat naya ke adik depa ni, akhirnya pergi sembah balik adik depa ni. Yusuf kenal depa? Depa tak kenal Yusuf alaihissalam. Yang kemudiannya, dia bagi jubah dia, baju dia, dia kata bawa balik pergi dekat bapa hampa, letak di muka dia. Nabi Yaqub alaihissalam ni punya merana anak kesayangan ni hilang. Buta mata dia. Tanilah yang Piramli ambil buat ibu mertua aku ni. Tanilah cerita dia. Dia ada asal cerita ni. Sedih ni. Sedih sampai naik tumpuk biji mata ni. Macam mana hantu gotik. Macam mana pun jadi tumpuk macam mana burung panda. Dia main hitam biji mata ni. Yang kata Kasim selamat ni. Nabi Yaqub alaihissalam membuktikan benda ni. Dia punya merana ni. Kerana hilang anak kesayangan ni. Menangis. Mata sampai jadi tak nampak. Yusuf kata ambil baju ni, pergi sapu di muka bapa hampa. Dengan izin Allah. Tengok balik. Tapi yang kata Nabi Yaqub alaihissalam ni nak main cerita Bani Israel ni. Yang kata Nabi Yaqub alaihissalam ni, dia bau baju tu daripada jauh. Dia tahu dah, ini baju Yusuf. Abang-abang tak tahu, pak tahu dah. Ringkas cerita, akhirnya happy ending. And they live happily ever after. Dia main cerita macam tu. Akhirnya mereka ni pun hidup rukun damai. Daripada keturunan tadi ni, Nabi Ishaq, anak dia Nabi Yaqub, kemudian turun 12 orang anak. Daripada anak-anak 12 inilah pecah mai berbagai-bagai Nabi. Punya ramai mereka ni daripada keturunan Bani Israel. Di antaranya apa? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yunus. Ni semua ni daripada Bani Israel. Maka tidak heran Bani Israel ni kemudiannya jadi juh. Pasal dia tengok sejarah keturunan dia ni, Nabi ni bukan sikit. Mereka jadi juh. Bila main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, keturunan Arab, mereka tak boleh terima. So, mereka kata apa? Nabi mesti daripada Bani Israel. Walhal Nabi tidak semestinya daripada Bani Israel. Allah tidak pernah janji kata Nabi semua syarat dia Bani Israel. Tak pernah janji. Cuma Allah bagi dekat mereka kelebihan apabila melantik Nabi ramai daripada kalangan mereka.
Tapi mereka sudah lupa. Mereka lupa perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas alasan Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Nampak tuan-tuan? Cerita yang kata Bani Israel ni.